Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 pagi. Sekurang-kurangnya 7,000 pekerja kesihatan meninggal dunia akibat COVID-19 di seluruh dunia. Angka itu termasuk 1,320 kematian yang dilaporkan di Mexico dengan 97,632 lagi dijangkiti virus berkenaan. Menurut Ketua Ekonomi dan Keadilan Sosial Amnesty International, Steve Cockburn, ia menunjukkan harga yang tinggi yang terpaksa dibayar oleh pekerja kesihatan untuk menyelamatkan nyawa orang ramai. Negara yang teruk terjejas seperti Amerika Syarikat melaporkan 1,077 kematian dalam kalangan pekerja kesihatan. Britain 649, Brazil 634, Rusia 631 dan India 573. Sementara itu, kes positif COVID-19 di Brazil melepasi 4 juta pada Khamis. 44,000 lagi dengan 834 kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam lalu. Pegawai Kementerian Kesihatan bagaimanapun mendakwa kes jangkitan menunjukkan pengurangan dalam beberapa hari ini. Sejak melaporkan kes pertama pada 26 Februari lalu, Brazil merekodkan lebih 4.04 juta kes positif dengan lebih 124,600 kematian. Dalam pada itu, Menteri Luar Kumpulan Negara G20 meminta kerjasama antarabangsa untuk melonggarkan sekatan perjalanan dan membuka semula pintu sempadan. Ia selepas berbulan pintu sempadan ditutup berikutan penularan COVID-19 yang menjejaskan ekonomi global. Dalam pernyataan bersama selepas mesyuarat secara maya dianjurkan Arab Saudi, Menteri-Menteri Luar G20 mengakui pentingnya pintu sempadan dibuka dan langkah-langkah diambil bagi membolehkan ekonomi kembali berkembang. Menteri-menteri berkenaan juga membincangkan kepentingan langkah pencegahan di sempadan diselaraskan bagi melindungi nyawa dan kehidupan rakyat. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres dalam ucapannya pada mesyuarat berkenaan melahirkan kebimbangan sekatan perjalanan dalam tempoh yang panjang akan menimbulkan krisis lain. Sehubungan itu, beliau menggesa Menteri G20 mencapai persetujuan untuk menarik balik sekatan dengan garis panduan tertentu dibangunkan bagi mengelakkan penularan COVID-19. Guterres turut menggesa G20 meningkatkan pelaburan dalam langkah-langkah keselamatan perjalanan termasuk untuk ujian dan pengesanan COVID-19. Dalam perkembangan lain, Guterres menggesa Libya menutup semua pusat tahanan migran di negara itu. Dalam laporan kepada Majlis Keselamatan PBB, beliau mendakwa pelarian di pusat tahanan berkenaan didapati didera, hilang tanpa dapat dikesan dan kekurangan makanan serta penjagaan kesihatan. Sehubungan itu, Guterres mengulangi rayuan agar Libya memenuhi komitmennya di bawah undang-undang antarabangsa. Setakat 31 Julai, lebih 2,780 pelarian ditahan di seluruh negara berkenaan. 22% daripadanya melibatkan kanak-kanak. Facebook akan menyekat sebarang periklanan politik seminggu sebelum pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Ia bagi mengelak risiko pergolakan atau rusuhan awam setelah proses pengundian selesai. Perkara itu dinyatakan Ketua Pegawai Eksekutifnya Mark Zuckerberg. Syarikat gergasi media sosial itu juga berikrar untuk membendung sebarang tuntutan atau perisytiharan kemenangan awal oleh calon bertanding selain memerangi sebarang penyebaran berita palsu dan propaganda politik. Di Afghanistan, baki 400 banduan Taliban telah dibebaskan kerajaan di bawah perjanjian pertukaran tahanan dengan kumpulan itu. Hanya sebilangan kecil yang belum dibebaskan berikutan bantahan dari negara luar. Demikian menurut jurucakap Majlis Keselamatan Kebangsaan, Javid Faizal. Beliau berharap rundingan damai antara kedua-dua belah berpihak dapat diadakan dalam masa terdekat. Tenis terbuka Amerika Syarikat, pemain tuan rumah Serena Williams mara kepusingan ketiga perseorangan wanita. Serena pilihan ketiga kejohanan itu mengalahkan pemain Rusia Margarita Gasparyan 6-2, 6-4. Dia akan bertemu rakan senegara Sloane Stephens. Dalam acara perseorangan lelaki, pilihan ketiga Daniil Medvedev mudah melepasi pusingan kedua. Bintang Rusia itu mengalahkan Christopher O'Connell dari Australia 6-3, 6-2, 6-4.
Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.